Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan seperti mana malam sebelumnya dan hari ini adalah siri yang ketiga solusi syariah, dan pada hari ini dengan kita bersama seorang wanita yang mungkin kita kata aktif di dalam online ini. Jadi seorang yang datang daripada Negeri Sembilan, seorang esko PJSM Negeri Sembilan, dan juga seorang peguam syar'i Puan Rabiatul Adawiyah yang mempunyai firma guaman syar'inya sendiri di Negeri Sembilan. Jadi pada malam ini kita akan menghuraikan sedikit tentang talak. Seperti mana siri-siri sebelum ini saya maklumkan bahawa perbincangan kita pada malam ini hanya sekadar umum, sekadar general untuk kita sampaikan kepada pihak umum tentang isu-isu terkini dan cara mengatasinya secara ringkas. Dan sekiranya perlu untuk penjelasan lanjut, perlu mencari ataupun pergi mendapatkan khidmat peguam yang berada di tempat ataupun yang berada di sekitar kita sendirilah yang berdekatan. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan tentang isu talak. Kalau ikut dari segi hari ini kita telah menganggap 42 hari dalam sesi PKP dan terdapat pelbagai laporan tentang lafaz cerai telah berlaku dalam sesi PKP. Dan pada hari ini juga saya juga telah menerima beberapa aduan ataupun beberapa klien telah menghubungi saya bertanyakan tentang pendapat tentang talak. Jadi isu yang terkini yang saya perlu maklumkan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, kita peguam syar'i ataupun orang awam, kita tidak mempunyai kuasa sama ada untuk mensabitkan atau mengesahkan bahawa setiap pertanyaan itu adalah sah ataupun tidak. Yang penting kita hanya boleh memberi nasihat dari segi ilmu, dan adalah orang yang berkuasa untuk menentukan sah atau sabitnya talak itu terletak kepada hakim syar'i sahaja. Kerana mereka ini telah diberi tauliah oleh Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong yang boleh mengesahkan talak itu sabit atau tidak. Dan saya tekankan juga bahawa talak ini sebenarnya di mahkamah kita bukan hendak melawan. Tiada istilah kalah menang. Di mahkamah syariah sebenarnya adalah untuk mensabitkan atau tidak mensabitkan. Yang penting kita tidak ada perasaan was-was ketika mana kita telah melafazkan atau kita membuat talik atau kita menyebut perkataan yang berbentuk talak. Pada malam ini yang jelas belum tentu sama ada talak itu disahkan sebagai satu perceraian. Pernah saya mengendalikan kes pada satu ketika dahulu, seorang itu telah menjatuhkan aku talak satu. Jadi setelah ke mahkamah rayuan dan kita merayu ke mahkamah rayuan tentang istilah talak. Istilah talak di dalam bahasa Arab, kebiasaan orang Melayu menggunakan perkataan cerai. Jadi mahkamah bergantung kepada niat mengklasifikasikan bahawa talak tersebut tidak jatuh. Perkataan sebenarnya adalah talak, iaitu cerai dalam perbuatan kebiasaan orang awam. Jadi pada malam ni kita nak menjelaskan selama 30 minit fakta yang ringkas dan padat supaya kawan-kawan, sahabat-sahabat, pelajar-pelajar dan orang awam boleh faham apa itu talak. Jadi tanpa membuang masa, saya meminta kepada Puan Rabiatul Adawiyah, iaitu seorang peguam yang boleh dikatakan meningkat naik, yang saya kata boleh dianggap sebagai pakar, yang boleh tak menjelaskan kepada kita pada malam ini tentang apa dia talak sebenarnya. Silakan. Okay. Sebelum tu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Syazril Fahim Mustafa kerana dalam keadaan PKP tak lupa juga untuk berkongsi. Okay, ya. Okay. Jadi secara basicnya, okay, sebelum tu alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okay, bertemu kembali insya-Allah. Ini kali pertama saya berkolaborasi dengan Tuan Syazril. Okay, insya-Allah kita akan menjelaskan berkenaan dengan
perkara yang basic berkenaan dengan talak. Kerana apa? Basic hanya pada kami tetapi luar biasa ataupun di luar pengetahuan masyarakat awam. Okey, jadi saya akan menerangkan apa sebenarnya talak ni dari segi definisi dia dahulu. Okey, jika kita lihat definisi talak ni menurut bahasa, dia bermaksud melepaskan ikatan. Kalau kita melihat daripada segi hukum syaraknya, talak membawa maksud melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak atau seumpamanya. Okey, yang mana talak ni merupakan satu penyelesaian yang terakhir. Yang terakhir yang selalu digunakan sekiranya suami dan isteri tak dapat lagi nak hidup bersama. Jadi untuk mencari kata sepakat, biasanya pihak suami akan melafazkan talak daripada mulut dia sendiri tanpa menggunakan orang lain. Contoh. Okay. Itu antara definisinya Tuan Syazrin. Okey, kalau ikut dari segi Islam ini begitu indah sebab jalan terakhir adalah talak. Dan kita ni sebagai peguam syar'i kebiasaannya kita dianggap seorang yang peruntuh rumah tangga. Dan saya nak perbetulkan sedikit pandangan orang awam, pandangan pelajar yang mengatakan bahawa sebenarnya kita sebagai peguam syar'i ini apabila kita membawa kes sama ada kita untuk mengesahkan talak itu sabit ataupun tidak. Dan sekiranya tidak sabit, itu pun juga adalah satu orang kata perusaha, pemudah cara peguam syar'i untuk menyelesaikan kes itu supaya kita berada dalam keadaan tidak was-was. Bayangkan, kadang-kadang dari segi kes yang kita terima ini telah berpuluh kali, bukan setakat sekali dua kali talak, kadang-kadang sejuta talak berkali-kali dalam rumah tapi masih tinggal sekali. Dan akhirnya apabila pasangan ini hendak berpisah, barulah dibuat satu pengesahan lafaz cerai sehingga ada 1, 2, 3. Apabila sabit 3, mahkamah tidak membicarakan dah yang talak yang beratus kali sehingga sejuta kali. Ada juga klien yang menceritakan menalak dirinya dengan talak sejuta. Aku cerai talak sejuta. Itu dia, macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Jadi dalam keadaan-keadaan yang saya cerita ini, dia mesti ada jenis hukum. Hukum ini dia ada pembahagian dia. Haram, harus dan sebagainya. Jadi saya nak tanya kepada Puan Rabi'atul Alawiyah, apa yang jenis-jenis hukum dalam talak ini bagi penjelasan kepada kawan-kawan sahabat-sahabat kita di luar. Okey, baik. Bila kita dah tahu dari segi definisi itu adalah talak yang dilafazkan oleh suami, mestilah kita kena tengok keadaan yang macam mana yang membolehkan suami ni tadi melafazkan talak dan apa hukum dia. Okey, jadi kat sini saya nak kongsikan hukum talak ni tadi, dia boleh kita pecahkan sebagai 5. Okey, yang pertama wajib, kedua haram, ketiga sunat, makruh dan harus. Okey, 5. Okey, macam mana pula keadaan yang diwajibkan untuk si suami ni melafazkan talak ni tadi? Okey, kita boleh lihat dalam keadaan yang pertama, kalau ataupun sekiranya perkara suami isteri tu tadi tak dapat lagi dah nak diselamatkan ataupun nak didamaikan lagi, dah tak dapat. Okey, jadi itu keadaannya wajib bagi si suami melafazkan talak. Atau dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal untuk mendamaikan pihak-pihak ni tadi. Itu dah dikategorikan sebagai wajib melafazkan talak ni tadi. Yang ketiga, apabila pihak kadi ataupun pihak hakim di mahkamah syariah berpendapat yang mana talak tu tadi adalah jauh lebih baik kerana telah wujudnya syikok. Okey? Atau yang keempat, kondisi yang keempat, jika tidak diceraikan maka berdosalah si suami. Jadi itu di antara kategori-kategori wajib pada talak tu tadi. Okey, betul. Jadi dalam hukum yang kedua, kita lihat sekiranya bagaimana talak tu tadi boleh jatuh haram sekiranya dilafazkan. Ketika mana pertama, menceraikan isteri ketika sedang haid ataupun nifas. Okey, tak boleh kan. Yang kedua, ketika keadaan suci yang telah disetubuhi. Mana pula kita dah berbaik, tiba-tiba nak menjatuhkan talak. Kat situ hukumnya haram. Kita bercerita tentang hukum kebenaran mahkamah, mungkin kita boleh ulaskan di episod akan datang, insya-Allah Tuan Syazrin kan. Okey, keadaan yang ketiga, ketika mana suami sedang sakit yang mana bertujuan
menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya. Contoh, dia dah sakit ataupun dah hampir-hampir nak nazak, dia rasa macam tak nak agihkan harta pusaka kepada isteri, jadi dia ambil jalan-jalan singkat, diceraikan isteri. Maka haram hukumnya. Dan kita boleh bincangkan dalam topik lepas cerai ketika nazak adakah jatuh atau tidak. Itu berlainan pula topiknya, betul. Ya, yang tu kita kena tunggu siri lain. Empat yang dikatakan menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus, atau talak 1 tetapi disebut berulang kali sehingga cukup 3 kali atau lebih. Maknanya aku ceraikan kau talak 3, Rab, tak boleh. Tak boleh sebab kita tak boleh mengikut nafsu amarah kita semata-mata. Okey? Sebab kalau dengan kebenaran mahkamah pun, hakim di mahkamah syariah hanya membenarkan lafaz talak dilafazkan hanya 1 talak sahaja. Kan? Apa pula kita nak lafazkan talak 3 sampai banyak kali, sampai 8,000 sampai 1 juta kali. Okey, itulah dia haram, wajib. Dan hukum yang ketiga, sunat. Sunat ni apabila si suami dah rasa macam tak mampu lagi dah nak menanggung nafkah isterinya. Nafkah isteri menurut sama ada nafkah zahir atau batin. Mungkin ada masalah-masalah yang boleh dikenal pasti. Hanya pihak-pihak itu sahaja yang tahu. Yang kedua, isterinya tidak menjaga maruah dirinya. Jadi bagi mengelakkan si suami ni boleh dikategorikan sebagai dayus contohnya, maka adalah jadi satu hukum sunat kepada si suami untuk melafazkan talak tadi kepada isterinya tadi. Okey, dan hukum yang keempat, makruh. Macam mana makruh tu? Makruh tu suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang mana isteri tu tadi baik, solehah, akhlak mulia, cukup pengetahuan ilmu agamanya, dia nak talakkan. Sebab apa? Jadi hukum dia. Okey. Dan yang terakhir, hukum yang mana hukumnya adalah harus ketika mana suami lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum haid atau telah putus haidnya. Ini adalah keadaan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Itulah antara hukum yang dalam hukum Tuan Syazrin. Ya, dan kita kena perlu faham dari segi hukum-hukum ni, apabila kita menjatuhkan talak dalam keadaan haram, harus, makruh dan sebagainya, talak tetap jatuh. Pada ketika mana kita kata kita marah ataupun kita dalam keadaan haram untuk mensabitkan talak dan kita menggunakan alasan kata perkara itu adalah haram, sebenarnya talak tersebut tetap jatuh. Jadi dari segi perceraian ini yang dikatakan ada kes-kes yang tertentu perlu merujuk kepada orang yang pandai dalam bidang undang-undang. Kalau orang pandai ular, dia pakar pandai ular, tapi kita ni pandai undang-undang. Bila pandai undang-undang ni, kalau boleh orang awam yang tertentu perlu merujuk yang saya katakan tadi kepada peguam-peguam syar'i yang bertauliah supaya mendapat pandangan yang jelas. Kebanyakan kes-kes yang telah difailkan di mahkamah syariah berkaitan dengan pengasahan lafaz cerai di mahkamah ini hanya melalui pihak-pihak sendiri tanpa merujuk kepada peguam. Tambahan-tambahan kes yang melibatkan dengan perceraian talak 3. Pernah ketika mana saya mendapat satu kes untuk dirayu ke mahkamah tinggi berkaitan talak 3. Ketika mana klien saya ini, rupanya bila kita tanya dia talak 3, saya ada tanya dia kenapa yang boleh kata talak 3 ini. Yang pertama dia kata dia ingat talak 3 itu talak 1. Apabila dalam situasi ini saya tanya dia, tahap pendidikan dia sampai tingkatan berapa? Saya ni sekolah sampai darjah 3 sahaja. Jadi dia seorang yang tidak pandai ataupun tidak cerdik. Jadi perkara ini kita telah sampaikan kepada mahkamah, kita telah rayukan kepada mahkamah dan apabila diulang bicara berdasarkan konsep-konsep raya yang dibenarkan dan perbicaraan itu dibenarkan. Kata Puan Awin masih ada di talian? Puan Awin? Terdapat kacau ada gangguan talian daripada Puan Awin. Cuma dari segi kes-kes yang kita kendalikan juga ada yang melibatkan kes-kes yang talak 3, seorang yang profesional, yang kes yang saya kendalikan sendiri, seorang engineer. Apabila dia marah, dia telah mentalakkan isteri dia dan isteri ini dalam keadaan marah mengatakan bahawa dia telah talak 3. Sedangkan dia tidak sedar sama ada dia talak 3 ataupun tidak.
Jadi disebabkan isteri dia mengatakan dia talak 3 tanpa ada saksi lain, terus ke mahkamah dan beliau menceritakan kepada mahkamah ketika mana bidang kuasa untuk mendengar ini mahkamah rendah, mahkamah mensabitkan talak 3. Namun pihak kami dilantik selepas kes diputuskan. Jadi kita telah mengemukakan satu rayuan ke Mahkamah Tinggi mengatakan pandangan ataupun talak 3 itu hanya dapat daripada suami isteri dan dia sendiri tidak sedar sama ada dia meletakkan talak itu talak 3 ataupun sebaliknya pada ketika itu tengah marah. Jadi dalam kes ini dia telah dijatuhkan di peringkat Mahkamah Tinggi dengan diulang bicara sebab konsep rayuan ni sama ada kes itu ditolak, yang kedua sama ada kes itu dikembalikan untuk dibicarakan, sama ada kes itu keputusan. Tapi dalam kes ini dikembalikan untuk perbicaraan kerana keterangan di mahkamah rendah itu tidak cukup. Ini pentingnya peguam syar'i yang membantu untuk kes ini mencapai matlamat. Mencapai matlamat tidak semestinya untuk mensabitkan perceraian, tetapi mencapai matlamat ini sebenarnya sama ada untuk disahkan atau tidak disahkan. Itu adalah sebenar-benarnya adalah tugas seorang peguam syar'i. Tiada istilah kalah menang. Jadi saya nak tanya kepada para biatul sebab dah kembali semula ke talian, tadi terputus sebentar. Jadi sebenarnya apakah rukun talak yang boleh mensabitkan satu talak? Apakah rukun talak? Okey, rukun talak seperti mana nak nikah semua ada rukun. Nak buat apa-apa mesti ada rukunnya. Begitu juga dengan talak. Talak ada rukunnya. Jadi rukun talak ni hanya ada 3 sahaja. Yang pertama suami itu sendiri. Yang kedua isteri itu, yang ketiga lafaz. Dia tak ada ijab kabul, tak ada. Dia hanya lafaz sahaja. Okey, dia ada 3 rukunnya. Apa kategori suami tu? Istilah berakal, balik dengan kerelaan sendiri dia melafazkan talak itu tanpa paksaan. Yang kedua, kalau isteri tu pula daripada akad yang sah belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Okey, itu antara rukun talak. Dan rukun talak yang ketiga lafaz, yang mana ucapan yang jelas menyatakan perceraian dengan sengaja dan bukan paksaan. Itu antara rukun talak tadi. Okey. Kalau kita nak jelaskan lagi tentang rukun talak ni sebenarnya luas. Suami, dia mestilah suami dan berkahwin. Perkahwinan mesti disertakan dengan surat nikah, barulah dia boleh mensabitkan lafaz cerai tersebut. Yang kedua, lafaz. Lafaz itu dalam keadaan seperti mana para biatul kata tadi, ada pelbagai, ada cara dan macam mana nak didefinisikan lafaz itu disabitkan ataupun tidak. Perkara-perkara ini kita akan bincangkan mungkin dalam siri-siri yang lain sebab pada malam ini kita nak bagi satu ringkasan. Ada satu soalan daripada audien yang melihat kita pada hari ini dan saya cuba paparkan di sini. Mungkin soalan daripada Munirah Maisarah. Dia kata, Assalam, waktu JKP tu ke kita dapat tahu hukum talak tu atau hakim yang putuskan, Cik Puan? Okey, faham tak soalan? Dia tanya, waktu JKP tu ke kita dapat tahu hukum talak atau hakim yang putuskan? JKP ni mungkin jawatan kuasa pendamai lah. Okey, nah? Okey, apa dia Pak Rebiata? Mungkin boleh jelaskan sikit. Okey, Puan Munirah Maisarah Okey, dia berbeza Puan. Kalau kita sedang bincangkan berkenaan dengan talak yang mana talak itu dilafazkan oleh suami. Okey, namun pada soalan Puan yang melibatkan jawatan kuasa pendamai ni bermakna pihak suami tadi dia tidak bersetuju untuk menceraikan isteri ni tadi. Jadi apabila tidak bersetuju, itu yang melibatkan kepada pihak-pihak daripada jawatan kuasa pendamai untuk mendamaikan pihak-pihak tu tadi. Jadi sekarang ni tidak wujud lagi sama ada apa tadi soalan tadi Tuan Syazrin yang terakhir tadi atau hakim yang putuskan Cik Puan. Tak, okey. Bila mana dah sampai kategori JKP tu dia tak ada libatkan hakim putuskan ke ataupun tidak. Sebab daripada awal-awal sebelum nantikan JKP, hakim dah hanya berkali-kali kepada suami defendant sama ada setuju atau tidak menceraikan. Bila mana tak setuju, lantik JKP dan kemudian dia ada step-step yang seterusnya melibatkan hakam keluarga ataupun hakam panel akan datang. Jadi kat sini dah tak main dah peranan kepada talak daripada lafaz si suami tadi. Itulah jawapannya insya-Allah
Mungkin dah tahu Okey, Puan harap Syazrin. harap Puan Munirah Maisarah jelas, dan sekiranya tidak jelas mungkin selepas ini boleh mesej dan sebagainya, kita boleh menjawab secara di belakang talian nanti. Okey, seterusnya, okey, kebanyakan lafaz-lafaz cerai yang dikemukakan kepada peguam-peguam ataupun saya sendiri, kadang-kadang lafaz cerai itu contohnya seperti mana dia kata hang balik pi rumah mak hang, ataupun dia kata kepada kita, dia kata tuan, suami saya tinggal saya, jadi belakang surat nikah saya dah ada lafaz talik talak, benda tu dah sabit. Saya kata benda ni belum sabit lagi sehingga dibuktikan atau dibicarakan. Tak, orang kata benda tu dah sabit. Jadi Puan Rabi'atun boleh cerita contoh lafaz cerai, contoh lafaz cerai kepada kita punya yang pendengar kita hari ni yang melihat. Okey, baik. Contoh lafaz cerai Okey, contoh lafaz cerai ni mesti dia ada dua. Yang pertama soreh dan yang kedua kinayah. Apa itu soreh? Soreh ni bermaksud daripada kalimah Arab yang bermaksud lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus terang. Contoh, saya talak awak, atau saya ceraikan awak, atau saya lepaskan awak daripada menjadi isteri saya dan sebagainya. Maknanya kat situ kita faham. Orang yang tak tahu ilmu agama pun dia tahu bila mana ada je lafaz itu adalah bermakna kepada perceraian. Tak perlu nak ditafsir-tafsir lagi dah. Memang teras, jelang dan nyata lagi dah. Jelas dan nyata. Okey, manakala talak kinayah ni pula dari segi bahasa Arabnya yang bermaksud sindiran. Sindiran daripada suami. Dia tak cakap secara soreh, jelas, dia cakap secara sindiran. Contoh sindirannya, pergilah kamu ataupun pergilah awak ke rumah mak awak. Ataupun pergilah awak dari sini, ataupun bahasa kasar dia, berambuslah kau daripada sini. Ataupun saya benci melihat muka awak. Dan sebagainya. Okay? Jadi namun lafaz kinayah ni tadi memerlukan niat suaminya jika dia berniat talak. Tapi maka jatuhlah talak. Tetapi jika dia nafikan ataupun tidak ada unsur niat menceraikan, maka tidaklah berlaku talak. Apa-apa pun semuanya perlu kepada pengesahan mahkamah syariah. Itu sahaja. Ya. Okey, kita ada lagi soalan daripada Puan Puan Syaza Alia. Puan Syaza Alia dia tanya, bagaimana dengan status talak yang jatuh sewaktu PKP dan isteri nak failkan perceraian tetapi keadaan tidak mengizinkan. Jadi kalau ikut undang-undang, hakim sahaja yang berhak jatuhkan talak. Bagaimana status isteri dan suami tersebut di rumah? Mereka melalui tempoh iddah seperti biasa atau perlu tunggu keputusan hakim? Okey, boleh yang kata Puan jelaskan? Boleh, insyaAllah. Okey, Puan Syaza, sekiranya suami ada melafazkan talak dalam tempoh PKP ni, yang mana dalam tempoh PKP ni semua segala-galanya adalah terhad pergerakannya, baik dari sudut kita sendiri nak keluar maupun dari segi mahkamah syariah itu sendiri. Okey, tapi sekarang kita difahamkan ada mahkamah-mahkamah syariah yang telah boleh menjalankan operasinya Tuan Syazrin. Ya. Mengikut kategori kes. Tapi kena lihat kepada negeri-negeri itulah. Okey, tapi dalam tempoh kami, sekiranya Puan berada di dalam negeri yang tidak beroperasi mahkamah dalam tempoh PKP, saya cadangkan selepas dalam tempoh PKP, Puan terus memfailkan pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Bukan failkan perceraian, pengesahan lafaz cerai terlebih dahulu. Dan berkenaan dengan tempoh iddah tu tadi, saya cadangkan dalam keadaan yang memang siapa-siapa pun belum tahu berkenaan dengan pengesahan, lebih baik Puan mengambil langkah ihtiyat ataupun berjaga-jaga. Elakkanlah diri daripada suami, jauhkan dulu daripada bersama. Tapi sekiranya ada nak kembali rujuk lagi ke apa ke, itu mungkin terpulang kepada pihak-pihak yang saja. Cumanya sekiranya nak mengambil langkah berhati-hati, yang terbaik adalah jauhkan diri sementara waktu. Habis PKP terus failkan pengesahan lafaz cerai. Jangan tunggu-tunggu lagi sebab kita tak tahu adakah lafaz ini kali pertama, entah kali ke berapa dah sebelum ni memang ada lafaz. Kita tak pasti sama ada kinayah, mungkin kita tak tahu. Jadi hanya hakim di mahkamah syariah sahaja yang layak untuk mengesahkan perkahwinan dan perceraian tadi. Okey, saya tambah sikit kepada jawapan pada Puan Syaza ni.
bagi saya, bagi jawapan dalam PKP ni, dalam keadaan kita keterdesakan, memang tidak ada kemungkinan mahkamah-mahkamah di Pulau Pinang pun kita tak buka untuk mendengar dengan kes-kes yang pengesahan lafaz cerai ni. Apa yang saya nasihatkan, yang pertama, apabila berlakunya lafaz talak, kita kena mufarakah diri daripada isteri kita atau suami kita. Kita jangan duduk sekali, tidur sekali, sebab kita yakini bahawa lafaz cerai itu sabit. Sama ada lafaz cerai yang tersebut yang kita katakan tadi, lafaz secara sarih ataupun lafaz secara kinayah yang diterangkan oleh Puan Rabi'atul. Contohnya, yang kita kata sarih ni, aku ceraikan hang dengan talak satu, itu lafaz sarih. Manakala kita kata, hang pergi balik rumah mak hang jangan mai dah. Jadi kita kata dia ada niat untuk lafaz cerai, dan ini diakui oleh si suami itu sendiri. Dan juga ada yang lafaz yang kata, hang pergi keluar daripada rumah ni, esok aku cerai hang. Yang ni perlu kepada satu pengesahan lafaz cerai. Kalau tanya kepada peguam, tanya kepada pejabat agama, tanya pada tu imam, kita tidak mempunyai kuasa. Dan saya katakan sekali lagi, untuk mengesah lafaz cerai ini hanya hakim syar'i. Dan apa fungsi sebagai peguam ini adalah pemudah cara, sama ada talak itu sabit ataupun tidak sabit, dan perlu disahkan oleh mahkamah. Jadi apa yang perlu? Puan mufarakah, puan mengasing tempat tinggal atau tempat tidur, dan masih boleh duduk sekali tapi bilik berasingan, dan hendaklah selepas PKP ini tamat terus memfailkan pengesahan lafaz cerai di bawah Seksyen 57 ataupun melantik peguam yang terdapat di hadapan berhampiran dengan puan. Dan sekiranya dalam keadaan tempoh tersebut puan nak rujuk, dalam keadaan PKP ini puan nak rujuk, kalau saya sebagai peguam, biasanya siapa yang saya akan buat, saya minta suruh cari dua saksi ataupun buat rakaman ataupun buat penulisan, kata aku lafaz rujuk balik, nak meyakini kata tadi lepas cerai. Kalau tak sabit cerai yang pertama tadi pun tidak memberi kesan kepada lafaz rujuk ini. Ini yang biasanya kita buat untuk menyelamatkan rumah tangga. Kadang-kadang yang nak kalut nak lafaz cerai, nak buat pengesahan rujuk, ni kami dah lafaz cerai, kami nak rujuk balik macam mana? Yang ni dalam keadaan PKP ini, keterdesakan dan pergerakan kita adalah terhad. Dan seterusnya ada lagi soalan. Soalan tadi, okey, Munirah Maisarah yang tanya tadi. Okey, yang ni saya sambung jawapan. Contoh suami yang buat tuntutan cerai isteri yang tak setuju, jadi hakim suruh ke JKP. Okey, Puan Munirah Maisarah, yang ni puan failkan di bawah Seksyen 47. Seksyen 47 ni hanya persetujuan bersama suami sahaja untuk melafaz cerai kepada puan. Sekiranya tidak ada, dia akan dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai, sama ada puan melantik pihak puan dan suami melantik pihak suami untuk berbincang. Dan negeri-negeri tertentu seperti mana negeri di Selangor, mungkin di wilayah persekutuan telah ada konsep hakam dan perbicaraan secara hakam secara mudah. Namun di Pulau Pinang dan di tempat-tempat lain, hakam ini tidak ada. Kata kaedah hakam ini belum diwujudkan lagi. Jadi perlu kepada perbincangan dalam tempoh 6 bulan tersebut. Puan boleh berbincang sekiranya ada penyelesaian. Sekiranya tidak ada penyelesaian, dia hanya kepada syiqaq, iaitu menentukan bahawa pihak-pihak ini telah bergaduh. Pihak-pihak ini telah mencapai satu hubungan yang tidak boleh dibaik semula. Itu sahaja yang kebiasaannya yang dibuat oleh mahkamah. Kecuali lah puan menarik balik fail di bawah Seksyen 47 ini, puan memfailkan tuntutan cerai taklik ataupun puan memfailkan tuntutan cerai fasah untuk meneruskan kes puan tanpa menunggu tempoh dalam keadaan JKP ini selama tempoh 6 bulan lamanya. Ini sebagai satu cadangan. Dan saya harap Puan Munirah Maisarah boleh berjumpa ataupun menghubungi peguam yang terdekat dengan pihak puan untuk mendapatkan keterangan yang lanjut. Yang ni pada malam ni kita terang dari segi ringkas dan simple bagi yang faham secara general sahaja. Ya. Ya, ada Puan Rabi'atul nak tambah? Dia punya soalan, dia katakan suami ni yang failkan Seksyen 47 ni, isteri tak setuju. Ya. Oh, isteri tak setuju. Suami yang buat tuntutan, saya terlepas pandang, ya. Tapi biasanya dalam keadaan itu pun mahkamah tak akan mengarahkan untuk lafaz cerai secara persetujuan sebab isteri tidak bersetuju. Perceraian ini adalah persetujuan bersama untuk dilafazkan cerai. Konsep dia sama juga untuk JKP. Kecuali lah suami dalam keadaan mahu terus melafaz cerai, berlakulah pengesahan lafaz cerai pula. Itu konsep dia. Okey, so seterusnya dari segi ada satu lagi soalan, kita ada banyak soalan, sepatutnya kita dah 10.30, tak apa kita tambah 5 minit. Kan? Okey. Bagaimana soalan seterusnya, bagaimana jika seorang suami ini
ada masalah dengan niat, di mana sekiranya dia melafazkan perkataan pergilah balik rumah mak tu, di mana ketika lafaz tersebut dilafazkan, hatinya berbisik kata jatuh talak, kau balik jatuh talak, sedangkan si suami tersebut menafikan niatnya. Okey, Puan boleh jelaskan tentang maksud Muhammad Haris? Ini ahli panel kita yang keganasan rumah tangga, dia tanya kita pada malam ni. Okey. Okey, berkenaan dengan lafaz tu, pergilah balik rumah mak tu. Okey. Dia adalah lafaz kinayah. Sindiran, pergilah balik rumah mak tu. Dia boleh jadi pronouns, dia boleh jadi gaya bahasa lenggok dalam keadaan lembut, pergi balik rumah mak tu. Atau kalau lafaz yang agak tegas, pergilah balik rumah mak tu. Jadi dua keadaan nada tu tadi perlu disahkan terlebih dahulu di mahkamah. Dia boleh jadi pergi je lah balik rumah mak tu. Mungkin ada benda yang dah lama dia tak buat, dia arahkan suruh balik. Kan? Jadi apa pun bila mana lafaz itu adalah kinayah, memang hakim akan perlu kepada niat suami tu tadi. Sekiranya tidak bermaksud menceraikan, maka mungkin mahkamah tidak mensabitkan lafaz kinayah tadi sebagai sah talak. Itu pandangan saya. Dan saya tambah sikit, Muhammad Haris, dalam kes-kes yang sedemikian saya sarankan untuk disahkan ke mahkamah seperti mana yang saya jelaskan tadi. Walaupun kita mengesahkan, kita ni mewakili beliau untuk mengesahkan lafaz itu tidak sabit, bergantung kepada niat, dan kadang-kadang hakim sekiranya tidak berpuas hati meminta supaya bersumpah yamin nafi ataupun yamin kata bersumpah supaya benda itu maknanya dia tidak mengatakan ataupun tidak berniat langsung terhadap talak tersebut, dan perlu dirujuk kepada mahkamah syariah untuk pengesahan lafaz. Dan soalan kedua beliau, ada banyak soalan. Okey, ada dua soalan, satu soalan. Okey, bagaimana keadaan di mana seorang guru sedang mengajar memberikan perumpamaan situasi cerai di mana guru tersebut menggunakan kata saya ceraikan isteri saya, adakah jatuh talaknya ke atas isterinya dalam keadaan dia sedang mengajar bab perceraian ketika itu? Ini jarang-jarang sekali berlaku, dan ada satu cerita Arab yang dalam video YouTube tu apabila dia menikahkan itu student dia dengan anaknya, yang mengatakan ada 3 perkara yang tidak boleh dibuat betul-betul, sama ada betul ataupun memihak yang dikatakan hadis, maknanya salah satunya adalah cerai ini. Jadi pandangan Puan Rabiatul macam mana? Okey, saya berpandangan mudah sahaja dari segi benda macam ni, selain daripada perlu dilakukan. Tapi bila kita lihat pada sudut motif dia berkata saya ceraikan isteri saya tu, dalam konteks dia sedang mengajar. Jadi secara umum mengetahui yang dia sedang mengajar dan di bawah topik cerai. Jadi unsur-unsur kepada niat untuk menceraikan isteri, contoh gaduh ataupun isteri di hadapan ataupun unsur-unsur lain tak memberikan kepada keadaan lafaz talak tu tadi. Pendapat saya. Tapi sekiranya masih ragu-ragu dengan status lafaz itu sendiri, yang terbaik pergi sahkan lafaz tersebut di mahkamah syariah. Ya, okey. Itu yang paling tepatlah untuk sahkan. Mahkamah syariah ini adalah tempat yang berfungsi, dan macam saya ulangkan sekali lagi, hakim bicaranya mempunyai kuasa untuk mensabit talak tersebut sah ataupun tidak. Okey, soalan seterusnya, banyak soalan malam ni pula. Kan? Okey. Daripada Al-Khair Henry. Ni orang kampung saya ni. Assalamualaikum, jika suami tak setuju jika isteri minta cerai dari suami penagih dadah dan isteri tak nak berdamai lagi, apa penyelesaiannya? Okey Puan Rabiatul Adawiyah, benda ni yang ni memang kerja Puan. Okey. Al-Khair Henry. Okey, jika isteri dah tak nak berdamai lagi, apa penyelesaiannya? Yang pertama, sekiranya suami tu tadi masih lagi ingin kembali ke pangkal jalan ataupun ingin menyelamatkan hubungan perkahwinan itu tadi, pertamanya berubah. Tak perlu ambil dadah lagi dah, berubah. Tunjukkan sikap yang betul-betul berubah. Tarik hati isteri itu kembali, insya-Allah hati isteri itu lembut, dia akan berdamai lagi. Namun sekiranya isteri tak nak berdamai lagi dan isteri mengambil langkah membuat tuntutan perceraian di mahkamah, saya cadangkan
dalam keadaan suami ni tadi niat untuk berubah, hadirlah ke mahkamah untuk defend diri itu terhadap apa ataupun sebarang tuntutan yang isteri filekan di mahkamah. Itu antara keadaan ataupun sikap yang menunjukkan suami ni tadi masih ingin menyelamatkan rumah tangga itu. Itu secara peribadi saya lah. Okey, saya rasa ala khair Henry soalan menjawab, dan apa yang Pak Rabiatul cerita itu tentang defense seorang suami bertaubat supaya tidak lakukan lagi, dan ini menjadi defense kepada mahkamah sekiranya isteri meneruskan perceraian. Jadi soalan terakhir pada malam ni kepada Pak Rabiatul Adawiyah, jenis-jenis talak dalam Islam. Banyak talak ni sebenarnya, macam-macam jenis talak. Jadi jelaskan kepada audien ataupun penonton kita pada malam ni jenis talak. Okey, baik. Jenis talak ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Okey. Yang pertama talak raj'i. Yang kedua talak ba'in. Apa dia talak raj'i? Talak raj'i ni apabila seorang suami yang mana telah menceraikan isterinya dan masih boleh merujuk kembali tanpa kepada akad nikah atau acara pernikahan dengan syarat isterinya itu masih berada dalam tempoh iddah. Itu talak raj'i. Raj'i adalah rujuk. Syarat masih dalam tempoh iddah. Okey. Yang kedua talak ba'in. Apa dia talak ba'in? Talak ba'in ni pula dia boleh dibahagikan kepada dua bahagian pula. Dia ada anak dia. Yang pertama ba'in sugra. Yang kedua ba'in kubro. Apa dia? Ba'in kubro. Ba'in subro ni adalah talak yang jatuh serta-merta pada masa lafaz talak yang dilafazkan tu. Dan kesemua hak-hak isteri tadi terputus apabila dijatuhkan talak. Okey, itu adalah talak ba'in subro. Okey, yang mana jika dalam keadaan ini, jika sekiranya si suami ini tadi ingin kembali bersama isterinya, maka perlulah suami ni tadi menikahinya dengan mas kahwin yang baru. Itu dia dari segi keadaan ba'in subro. Manakala kalau apa dia ba'in subro ni, keadaan dia adalah yang talak tiga yang dilafazkan oleh suami. Dia talak tiga direct lafaz oleh suami. Yang mana semua perhubungan suami isteri masa itu terputus setelah talak dijatuhkan. Jadi suami dalam keadaan macam ni, suami tidak boleh merujuk apatah lagi nak kembali dan kembali dengan isteri, melainkan bekas isterinya mestilah berkahwin dengan lelaki yang lain, bersetubuh dengan suami barunya dan menceraikannya, dan bekas suami pertamanya barulah boleh berkahwin dengan bekas isterinya semula setelah tamat tempoh iddah perkahwinan yang baru isteri itu tadi. Ba'in kubro ni memang bukan sikit lah. Dia orang kata istilah Cina buta, tapi saya pun pelik sampai hari ni kenapa Cina yang Okey. Dan yang terakhir lah saya nak sentuh sikit, kebanyakan pada hari ini suka melafaz cerai taklik. Cerai taklik ni dia ada dua, dari segi kalau kita tengok dari segi belakang surat nikah ataupun lafaz yang taklik yang dibuat selepas daripada perkahwinan. Puan boleh jelaskan sedikit tak dari segi situasi lafaz taklik yang di belakang surat nikah di bawah Seksyen 50 dan taklik-taklik yang dibuat selain daripada yang dibenarkan. Macam mana keadaan tu? Okey, dia pada fahaman dan pendapat peribadi saya, Tuan Syazil, lafaz taklik adalah lafaz yang dilafazkan setelah akad nikah. Yang mana kalau kita tengok merujuk kepada belakang surat akad nikah tu, itu adalah format yang telah ditetapkan ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat agama negeri-negeri, yang mana pihak suami mesti melafazkan taklik. Tapi berkenaan dengan lafaz taklik yang selepas pernikahan yang mungkin makan masa sebulan, 2 bulan, macam tu, yang bukan formal ataupun bukan daripada format pejabat agama, itu adalah kehendak suami itu sendiri. Di antara contohnya kalau kau, saya ada kes kalau kau sidai baju ikut belakang, sidai baju di belakang, talak jatuh talak 1.
sebabnya tidak jadi baju kat belakang tu, belakang rumah tu ada orang lelaki yang duk kenyek-kenyek mata kat bini dia ni. Itu yang dia tak bagi dah sidang baju kat belakang tu. Jadi bila mana keadaan macam tu, lafaz taklid yang dilafazkan dari kehendak suami itu sendiri, maka tidak boleh ditarik balik lafaz taklid tu tadi. Perlu kepada pengesahan tapi tidak boleh ditarik balik. Okey. Yang paling ketara pada hari ini, lafaz taklid yang di belakang surat nikah, kebanyakan klien ataupun orang awam biasanya akan berkata apabila suami ataupun melakukan perkara-perkara yang dimasukkan dalam taklid tersebut, perkara itu telah sabit. Macam mana penjelasan Puan? Perkara itu telah sabit walaupun tidak ke mahkamah lagi, perkara itu telah sabit. Macam mana tu? Boleh jelaskan? Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita lihat dan amati perkataan ataupun terma-terma yang telah dimeterai ataupun telah ada di belakang surat nikah tu tadi, dia ada terma yang seperti mana macam ni, lebih kurang macam ni lah. Sekiranya berlaku di antara benda yang dilafazkan tadi, sekiranya isteri itu datang ke mahkamah membuat aduan dan mana setelah siasatan mahkamah dan mahkamah berpuas hati, maka mahkamah akan menjatuhkan talak tu tadi, mensabitkan lafaz. Dia ada, dia perlu kepada pertama aduan dahulu. Sebabnya kalau fikir macam mana hakim nak tahu keadaan lafaz taklid itu telah dilanggar kalau tak ada aduan. Dan bila mana ada aduan pula, maka kena siasat dahulu, betul ke pelanggaran dari segi tak bagi nafkah dalam tempoh 3 bulan 4 bulan contoh, dari segi ada mengkasari tubuh badan isteri contoh. Macam mana nak tahu, macam mana nak sabitkan, perlu pada siasatan. Dan di waktu ini perlukan kepada kehadiran suami itu tadi. Kerana apa? Suka atau tak suka, suami perlu hadir walau keadaan macam mana sekalipun, kerana milik lafaz taklid itu tadi daripada lafaz si suami. Sama keadaan dengan lafaz talak tu tadi. Siapa empunya lafaz, dia perlu hadir untuk disahkan lebih dahulu sama ada benar ataupun tidak. Itu pendapat saya. Okey Puan, biasanya kita ni soalan cepu mas last lah saya tanya sebab kita dah melebihi ni 41 minit daripada 30 minit dan perbincangan ni nampaknya semakin panas. Jadi saya nak tanya Puan, biasanya dalam keadaan kita kata saya lupa dah nak tanya sebab dah tengok habis masa kan apa berkaitan dengan lafaz tak apa, saya kot ada apa-apa last Puan nak cakap kepada orang awam pada hari ini? Okey, dia benda kali kita dah bincang pasal talak, kesan jenis talak, apa hukum talak, apa semua. Saya nak kongsi satu saja. Apa-apa tindakan yang dilakukan tanpa kebenaran mahkamah, once dah kena pengesahan lafaz talak, mesti ada hukuman dia. Apa dia kesalahan yang biasa dilakukan oleh umat Islam negara kita ni adalah lafaz cerai atau lafaz talak dekat luar mahkamah. Atau dengan lebih tepat dengan istilah mahkamahnya adalah lafaz cerai tanpa kebenaran mahkamah. Yang mana sekiranya berlaku lafaz talak tanpa kebenaran mahkamah ni, dia merupakan kesalahan di bawah kesalahan jenayah syariah, yang mana sekiranya suami didapati melakukan kesalahan lafaz cerai luar mahkamah, boleh didakwa melalui enakmen undang-undang di negeri tersebut. Biasanya dia punya kesalahan tu denda dia sebanyak 1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan ataupun boleh kedua-duanya sekali. Jadi kat sini saya sarankan, saya cadangkan dan saya nasihatkan kepada suami-suami yang masih waras, seperti ketika akad nikah dulu waras menerima isteri itu tadi dengan penuh protokol rasminya. Jadi pulangkan isteri, bebaskan isteri dengan cara penuh terhormat dan protokol juga bagi menjamin keadaan masa akan datang tanpa ada rekod jenayah syariah pada nama anda. Itu saya punya nasihat. Okey, cukup jelas kita pada malam ini dan alhamdulillah saya rasa soalan-soalan jawapan-jawapan yang telah kita jawab pada malam ini dapat memuaskan hati pihak-pihak, dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rabiatul pada malam ini sudi meluangkan masa untuk bersembang secara
secara ke udara, secara talian pada malam ini adalah satu new normal yang baru. Manakala saya ni seorang yang kita kata lama, yang kita kata seorang yang agak berumur, yang menggunakan online ini untuk berkomunikasi dan untuk berkembang ataupun berkongsi ilmu dari segi apa yang jadi dalam PKP ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rabiatul. Mungkin kita akan dapat bekerjasama dalam siri-siri yang akan datang. Dan saya ucap segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang buruk itu adalah kesilapan dan kelemahan daripada saya sendiri. Dan saya pesan kepada kawan-kawan sahabat ataupun yang menonton, sekiranya pandangan kami tidak begitu jelas, dan saya berharap pihak-pihak kita ni dapat menghubungi peguam-peguam kita yang berhampiran ataupun yang pandai undang-undang untuk berbincang, dan pastikan peguam-peguam syar'i kita itu adalah peguam bertauliah. Dan di negeri-negeri kita juga mempunyai persatuan peguam syar'i yang dinaungi oleh PJSM dan juga PPMM, dan juga kita ada jabatan bantuan guaman. Kadang-kadang ibu bapa takut, suami isteri ni takut kerana dia kata peguam ni berbayar, tapi kita ada juga bantuan khidmat guaman yang dibuat oleh Persatuan Peguam Syar'i dan juga jabatan bantuan guaman yang dibiayai oleh kerajaan sepenuhnya. Jangan takut, kena tanya. Kalau tidak, kita akan kalah, kita akan sesat di mahkamah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Puan Rabiatul, dan saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang menonton pada malam ni, dan saya akhiri lafaz dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.